Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani. Selepas 48 jam Mesir berdarah, kita lihat suasana di seluruh negeri Mesir masih tidak menentu, biarpun pihak berkuasa tempatan meletakkan undang-undang darurat dan juga perintah berkurung di seluruh 13 wilayah utama di Mesir. Tetapi keadaan selepas hari berdarah di Medan Raba'ah dan juga Medan di Nahdah, suasana begitu berlainan sekali, berbeza sekali. Serangan di pejabat-pejabat kerajaan di seluruh negara Mesir mula berlaku di Semenanjung Sinai. Begitu juga kutukan dan juga amaran diberikan oleh pihak negara-negara asing memanggil duta Mesir di negara masing-masing untuk menjelaskan apa yang berlaku sebenarnya pada 2 hari lalu. Jadi itu yang akan kita bincangkan. Bagaimana Mesir selepas ini? Apakah Mesir berada di persimpangan yang begitu sukar untuk disatukan, ataupun kuasa-kuasa dunia boleh melakukan sesuatu untuk menentukan Mesir kembali kepada meja rundingan dan juga proses demokrasi diletakkan semula. Jadi dua orang tamu bersama saya pada malam ini, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Fakhruddin Abdul Mukti, Pensyarah Akademi Pekerjaan Islam Muslim Melaya dan juga bekas Duta Besar Malaysia di Mesir. Sekali lagi selamat datang Datuk. Dan di ujung sana Dr. Mazli Malik, Pensyarah Ilmu Wahyu dan juga Sains Kemanusiaan UIA dan juga pakar Timur Tengah, tak asing lagi bersama kami di Esrawani. Mungkin dengan Datuk dahulu melihat suasana 48 jam selepas gempur pihak tentera dan juga pihak berkuasa Mesir terhadap protester ataupun pihak demonstrasi pro-demokrasi di Medan Raba'ah dan juga di seluruh Mesir. Apakah ini sudah dijangkakan ataupun ini sebenarnya yang dimahukan oleh pihak-pihak yang tertentu di Mesir? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Encik Nazri dan sidang penonton sekalian. Sebenarnya apa yang berlaku di Mesir 2 hari lepas tentang satu pertumpahan darah yang dikira sebagai satu yang lebih dahsyat daripada apa yang berlaku sebelum ini. Jadi ini sesuatu yang sangat menduka citakan kita lah. Dan saya sebenarnya personally memanglah menganggap ini kemungkinan akan berlaku kerana kedua pihak nampaknya tidak betul ansur dan amaran diberikan. Jadi masalah kita kata tentang pertumpahan darah ini sebenarnya sudah berlaku sebelum itu, dan juga sebelum itu berlaku di Port Said, berlaku dan juga di tempat-tempat lain termasuk di Iraq, Afghanistan, di semua tempat berlaku. Jadi di Mesir ini oleh kerana satu yang kita kata yang agak berlainan tentang mereka sebenarnya berdemonstrasi secara aman. Betul. Mereka duduk memang dan bantah. Duduk dan bantah. Tetapi oleh kerana mereka tidak mengindahkan amaran pihak tentera. Jadi tentera memanglah mengambil tindakan, dan saya juga merasakan mungkin tentera mungkin dia expect ini akan berlaku. Cuma dia sanggup menghadapi apa saja demi nak menegakkan undang-undang negara dia. Dan kita tahulah bahawa pihak yang penunjuk perasaan ini di Raba'ah Adawiyah dan di lain tempat, dan juga memanglah kita faham sangat-sangatlah tentang orang Arab ni sebenarnya. Mereka memang saya menyebut musta'idul lil maut, musta'idul lil syahadah. Jadi mereka sanggup mati untuk mempertahankan diri. Jadi itu merupakan bahasa-bahasa dan percakapan mereka sepanjang masa. Jadi kalau tentera nak serang memang akan berlaku. Jadi itu bagi mereka satu benda yang telah diduga, dan saya tidak pasti apakah mereka ini yakin bahawa ini sesuatu yang memang syahid, dan mereka juga bersedia untuk benar-benar untuk berkorban diri semata-mata mempertahankan Presiden Morsi. Jadi itu benda-benda yang bagi orang Mesir sendiri sebenarnya mereka, saya rasa tidak melihat ini satu benda yang pelik bagi mereka. Kerana misalnya sebutkan tadi, cuma kita melihat ini tidak wajar berlaku lah. Sepatutnya pihak tentera janganlah merempuh oleh kerana akan berlakunya pertumpahan darah macam ini. Sepatutnya kenalah perlu bersabar. Kerana mereka macam mana pun duduk dalam keadaan aman damai. Mereka mungkin tidak melakukan apa-apa, mereka hanya sekadar buat bantahan secara pus, dan mereka juga sentiasa bersedia untuk berunding, berunding, dan sedia juga sentiasa menyebut dan melaungkan peace, selmiah. Jadi itu kehendak mereka. Cuma mereka betul lah, mereka tidak mengendah arah-arahan tentera. Ini yang Dr. Mazli, antara pendirian pihak pro-demokrasi ini mahukan keamanan, kembali kepada legitimasi demokrasi, kembalikan kuasa presiden yang digulingkan, dalam masa yang sama mempertahankan pendirian mereka dan sanggup mati. Adakah itu sebagai satu pilihan yang terakhir pada mereka, ataupun mereka sebenarnya terbuka untuk berada di meja rundingan dalam keadaan mereka ditekan dan sebagainya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat
apa yang diperjuangkan oleh golongan pro-demokrasi ini bukan mengenai Morsi, bukan mengenai kerusi presiden ataupun kekuasaan. Tetapi apa yang mereka perjuangkan ialah satu nilai kemanusiaan yang selama ini mereka dinafikan semenjak zaman Firaun lagi, semenjak zaman pemerintahan Jamal Abdel Nasir, Anwar Sadat dan Mubarak, yang tidak pernah dirasai oleh rakyat. Civil liberty, kebebasan, demokrasi, keadilan yang sepatutnya 25 Januari lalu merupakan titik bermulanya. Dan apabila mereka telah melalui pilihan raya yang bersih, yang adil, mereka telah membentuk kerajaan demokratik dan memilih presiden melalui cara yang paling demokratik yang diakui oleh pemerhati daripada luar negara. Dan bagi mereka ini merupakan satu nikmat yang perlu mereka pertahankan. Ini merupakan satu hadiah yang perlu mereka pertahankan. Bukan untuk mereka tetapi untuk rakyat Mesir. Dan mereka lihat bahawa kudeta, rampasan kuasa ini merupakan satu usaha mengembalikan Mesir ke zaman yang diktator, ke zaman kekejaman yang mereka tidak mahu, dan ini mengkhianati revolusi 25 Januari. Jadi mengapa mereka berada di Rabah Adawiyah, mereka berada di Nahdah, sekarang ini di seluruh Mesir telah bangkit, ialah untuk mempertahankan nilai keadilan, nilai demokrasi dan juga nilai kemanusiaan yang selama ini mereka hilang dan mereka telah dapatkan dan sekali lagi telah dicuri dan dirompak oleh tentera. Tetapi malangnya, kalau kita lihat, mungkin kita bertanyakan, kenapa mereka nak pegadaikan nyawa dan sebagainya. Itu saya katakan, sebelum ini nyawa mereka dah tergadai dah. Di zaman Abdul Nasir, di zaman Sadat, di zaman Mubarak. Sekarang ini mereka tidak hilang apa-apa kecuali mereka mempertahankan sesuatu yang mereka pernah dapat nikmati dan mereka ingin teruskan untuk generasi Mesir yang mendatang. Cuma bagi pihak tentera, mengapa mereka begitu lancang sanggup melakukan, saya kira, jenayah perang, jenayah kemanusiaan. Mereka langgar segala statut Rome, mereka langgar artikel 7 United Nation, dan segala undang-undang berkaitan hak asasi manusia, segala undang-undang antarabangsa dilanggar dan tidak dihormati. Mengapa mereka berani lakukan? Kerana mereka telah mulakan sebelum ini 2-3 kali pada bulan Ramadan dan tidak ada apa tindakan dikenakan. Dunia tidak mengambil endah, tiada sekatan dikenakan dan mereka tidak menerima kecaman yang benar-benar sama daripada UN, daripada EU, malah daripada Amerika Syarikat. Amerika sehingga kini masih bincang nak sebut kudeta atau tidak kudeta. Okey. Apakah yang menjadikan sekelompok ataupun mereka yang menyokong demokrasi sebelum ini yang berada di Tahrir Square pada setahun setengah yang lalu menyokong penggulingan Hosni Mubarak, tetapi dalam masa yang sama mereka begitu kataupun takut dengan Islam, dengan Ikhwan, sampai begitu sekali mereka merelakan kudeta berlaku daripada meneruskan pemerintahan demokratik yang dipilih oleh rakyat oleh Presiden Morsi. Kalau itu kita jadikan contoh, mengapa sebahagian kelompok ini begitu gusar dan mereka melabelkan mereka yang berada di Nahdah dan juga di Rabah sebagai teroris, sebagai murderer dan sebagainya. Saya nak tanya Datuk tentang itu, Datuk lama di Mesir. Apakah persepsi mereka sebenarnya? Kita nak tahu kelompok-kelompok liberal, kelompok sekular, kelompok leftis dan sebagainya, mengapa mereka begitu benci terhadap kelompok-kelompok ini? Kita lihat sebentar. Kembali bersama kami membincangkan Mesir berdarah. Datuk, komen soalan saya tadi. Itulah sebenarnya apa yang berlaku di Mesir ini malah satu yang mungkin mengejutkan kita kerana Presiden Morsi dah menang dalam pilihan raya. Dan saya sudah Dr. Masjid tadi lah, maknanya orang Mesir sebut kami dah beratus tahun tak pernah enjoy demokrasi, freedom, demokrasi. Jadi ini pertama kali. Jadi satu pengalaman luar biasa yang dihayati oleh rakyat Mesir. Tapi oleh kerana itulah tadi saya rasa oleh kerana Ikhwan Muslimin ini satu jamaah yang telah pun ditubuhkan tahun 1928, lama sudah 85 tahun berjuang untuk berkuasa, dan kita tahulah proses sepanjang zaman dia menghadapi berbagai tribulasi. Dan mungkin dia mendakwa sudah puluhan ribu, mungkin ratus ribu pejuang Islam ini telah dipenjarakan, diseksa sebagainya ini. Jadi selepas kemenangan Dr. Morsi ini, dan kita tahu juga, kita harus terima bahawa kemenangan Dr. Morsi
hanya berapa ratus saja, lebih daripada para pengundi, di mana rakyat Mesir sekarang ni lebih kurang 85 juta. Jadi yang layak mengundi 50 juta, yang keluar mengundi 26 juta. Separuh. Tapi dia lebih hanya 13 juta lebih dia punya penyokong yang mengundi. Dan betul lah demokrasi betul lah, walaupun satu undi menang. Tapi orang ni mungkinlah kerana kemungkinan apabila beliau menang pilihan raya jadi presiden, kita boleh melihatlah. Saya ingat salah satu mereka kalau kita tengok ramai-ramai ni masalah banyak isu-isu tak pernah diselesaikan orang ramai. Contohnya macam dia kata sekarang ni macam hilang pekerjaan, ekonomi dan sebagainya, barang mahal, duit dolar jatuh, duit pound Egyptian jatuh sebagainya. Itu masalah. Ada termasuk pada masa itu belum saya balik pun kita tengok queue ramai di stesen minyak yang begitu ramai, dan kita tengok dalam akhbar. Memang Mesir ni memang diberi kebebasan. Saya ingat Presiden Morsi memang dia bagi kebebasan yang luar biasa. Akhbar ni boleh sebut apa, boleh kata apa saja. Walaupun beliau seorang presiden. Jadi kita boleh bacalah orang kritik, ketua pengarang pun kadang-kadang akhbar kritik kelemahan itu ini. Jadi menyebabkan sebagian rakyat ni memang memberontak. Sebab itu dia kata golongan tamarut rebel ni orang yang memberontak. Jadi mereka collect signature orang ramai semua. Dan mereka berkumpul di Tahrir. Nak kembali, dan Tahrir ini pun pada peringkat dulu awal memanglah Tahrir ini dikongsi bersama. Semua kelompok masa Mubarak ini mungkin bersatu hati, semua sekali sokong. Dan tempat itu diambil alih oleh golongan tamarut ini. Jadi sebab itulah Ikhwan Muslimin sekarang ni pergi ke Rumah Adawiyah dan juga Nahdhah di depan Cairo University. Dua tempat itu, dan mereka tak boleh langsung bersama. Kalau tidak bersama memang akan berlaku pergaduhan. Jadi golongan ini mereka memang mendakwa bahawa Presiden Morsi lemah ini, dan mereka perlu meminta calling untuk pilihan raya baru untuk pilih presiden. Jadi saya rasa ini pun salah satu benda-benda yang saya kira ini satu political argumentation lah. Itu hari-hari kita baca dalam sahabat ni, kita tengok sahabat parti bangkang, macam-macam argumentation. Jadi macam tadilah tu saya mereka ni, setelah kita sekarang ni tengok ni semua ni macam tuduh-menuduh. Dia tuduh kelemahan ini, presiden pun jawab. Macam sekarang ni macam minyak tak ada benzin, dia kata ini ada sabotaj sebagainya. Jadi kenapa orang ni tidak mau membantu? Jadi sebenarnya realiti dari segi masalah itu memang betul lah. Cuma mungkin sebab berlakunya masalah ini. Itu yang dihadapi oleh pihak Dr. Mazli, polarisasi Mesir selepas kejatuhan Morsi dan apatah lagi selepas 48 jam yang lepas, pastinya kita akan lihat apa kemungkinannya. Adakah ini menunjukkan bahawa pihak pro-demokrasi atas apa pun namanya, mereka tidak mahu bersatu atau menuntut demokrasi diletakkan di atas, kerana mereka tahu bila berada di ballot box ataupun peti undi, Morsi dan juga kelompok-kelompok Islam ni akan menang sekali lagi, kerana mereka lah yang tersusun, mereka lah yang paling strategik, mereka lah yang paling ramai penyokong, dan itu yang mereka mahukan. Kalau kita lihat dalam tempoh 48 jam ni berlaku sedikit perubahan dari segi polarisasi tersebut. Kalau kita lihat beberapa golongan liberal di kalangan pemuda, ada yang sudah mula menjauhkan diri daripada tentera dan pihak kerajaan sementara. Dan kita tahu di dalam apa yang berlaku ni ada tiga aktor utama. Pertamanya golongan pro-demokrasi, Ikhwan Muslimin, dan juga mereka yang bersama dengan mereka, bukan Ikhwan Muslimin saja, terdapat golongan-golongan lain, termasuk golongan Koptik yang menyokong mereka. Hari ini di Al Jazeera, Rafiq Habib, mantan naib presiden FJP sendiri telah mengeluarkan artikel yang amat menarik berkaitan dengan bagaimana Kristen Koptik rupanya ramai yang menyokong Ikhwan Muslimin tapi tidak didedahkan oleh media, kan? Begitu juga Tamarut. Yang kedua adalah golongan liberal yang mengepalai Tamarut ini. Di Tahrir. Dan ketiga, golongan deep state sebenarnya, tentera, polis, saki-baki rejim dan sebagainya sekarang ini menguasai sepenuhnya Mesir. Diisytiharkan darurat, mereka di atas undang-undang. Jadi bila istiadat darurat, tak ada undang-undang lain kecuali di pihak general saja, kan? Jadi kat sini tiga pihak ini berlakunya shiftment ataupun berlakunya perubahan daripada golongan liberal yang melihat apa yang tentera lakukan, kalaupun mereka menang selepas ini, kalau dia ada pilihan raya, tentera akan kejar mereka pula. Dan keadaan tersebut telah menyebabkan beberapa tokoh dari kalangan mereka, termasuk Baradei sendiri, telah mula melarikan diri. Mereka mungkin tidak larikan diri untuk sokong golongan pro-demokrasi, tetapi ingin berlepas diri daripada apa yang dilakukan oleh golongan tentera. Dan sebab itu kita lihat lebih malang lagi bagi golongan liberal antarabangsa, ramai yang mengutuk apa dilakukan tentera
dan menyebabkan golongan liberal di Mesir kehilangan sokongan daripada luar. Jadi keadaan ini telah memberikan tekanan. Ada dua kelompok utama sekarang. Sama ada bersama tentera, bersama keganasan, bersama dengan kezaliman diktator, ingin mengembalikan ke zaman kekejaman Firaun, Mubarak, Jamal Abdel Nasir, ataupun bersama dengan masa depan baru Mesir. Tetapi langkah ke depan tidak akan berlaku jikalau diserahkan semata-mata kepada dua kelompok ini untuk bertarung. Kerana kita tahu banyak darah akan lebih tumpah dan lebih malang lagi akan berlaku Syria yang baru ataupun Algeria yang baru. Dan lebih malang lagi, bagi golongan pro-demokrasi, mereka tidak punya senjata yang lengkap. Kecuali ada golongan daripada tentera yang berpaling tadar dan sebagainya. Dan kita tak mahu ini yang berlaku. Tapi cara yang paling ampuh, yang paling boleh dilakukan saya ialah adanya mediator yang jujur. Untuk masuk campur. Political settlement. Political settlement. Kita lihat bagaimana kenyataan wakil EU, sama ada di Sky News atau di Al Jazeera dan BBC, mereka mengatakan mereka telah kemukakan pelan damai. Tentera tidak mahukan. Baradei mengatakan mereka telah setuju untuk pelan damai yang tanpa tumpahkan darah lagi, tetapi tentera tidak mahu. Apa yang dunia boleh lakukan terhadap Mesir ini? Mungkin pengalaman sebagai diplomat mungkin boleh memberi gambaran sedikit sebanyak apabila duta-duta dipanggil semula, dipanggil oleh pihak negara-negara yang ada kedutaan Mesir di seluruh dunia. Apakah ini sebagai satu lobby yang terbaik ataupun tekanan yang perlu dilakukan oleh seluruh kerajaan yang bertamadun yang mahukan kedamaian dan juga demokrasi diangkat di Mesir, ataupun bagaimana? Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam membincangkan konflik berdarah Mesir, Datuk sebagai bekas diplomat dan juga biasa berjumpa dengan ketua negara dan sebagainya. Selepas 48 jam Mesir berdarah, seluruh wakil-wakil Mesir di seluruh dunia, kebanyakannya di Eropah, dipanggil oleh negara tertentu untuk memberikan penjelasan apa yang sebenarnya berlaku, dilakukan oleh pihak kerajaan mereka di Kahira. Jadi ini adalah sebagai satu usaha diplomatik negara-negara dunia untuk menekan junta ataupun kudeta di Mesir. Jadi mungkin ini sebagai satu cara untuk menentukan bahawa pihak kudeta perlu respect kepada hak asasi manusia, hak demokrasi untuk berhimpun secara aman dan mengendalikan mengikut lunas-lunas antarabangsa dan juga undang-undang negara. Pengalaman Datuk. Itulah saya ingat itulah salah satu cara pendekatan diplomatik lah untuk memanggil duta-duta untuk penjelasan lah tentang negara masing-masing tentang isu ini. Tetapi saya kata itulah salah satu benda untuk satu tekanan lah kepada pihak pemerintah supaya mungkin jangan meneruskan keganasan yang berlaku ini. Tetapi saya rasa sekarang ini masalah pihak tentera Mesir dia mempertahankan diri. Contohnya isu sekarang ini keganasan ini. Isu besar sekarang isu keganasan. Tapi kalau mereka mungkin berkumpul, saya ingat mungkin 2-3 bulan di Padang, di Robah Dawiyah, dengan cara yang ada sekarang ni, dengan bagi ceramah, bersembahyang di situ sebagainya, saya ingat jadi ada masalah apa? Mungkin mengganggu di segi mungkin jiran-jiran sebagainya, komplain dan juga jalan raya jam di sana sajalah. Itu saja, dan mungkin mengganggu juga sekarang pelancong tak datang, pelabuhan tak masuk. Ini kan akhirnya akan meruntuhkan ekonomi Mesir. Jadi itu yang saya kata, oleh kerana ini yang berlaku sekarang ini bab keganasan. Jadi sekarang ini pihak tentera memang dia menafikan bahawa dia yang memulakan. Adakah jawapan-jawapan yang diberikan oleh pihak tentera pada pandangan Datuk memuaskan hati para diplomat-diplomat kalau berada di Mesir ketika ini? Jadi itu saya ingat ini benar semua memanglah perlu bergantung pada laporan. Saya ingat biarlah laporan yang telus yang dilakukan sekarang ini siapa sebenarnya, dan untuk menunjuk kepada bukti pada dunia apakah betul-betul tentera Mesir ini bersih daripada keganasan ini. Apakah ini dicontoh? Ini satu perkara, dan kalau kita kembali kepada apa yang oleh Syekhul Asad sendiri pun meminta supaya ini satu penyiasatan rasa kesal dan ini haram hormatu dima al-muslimin dan sebagainya, tapi itu yang berlaku. Jadi saya rasa satu tekanan sekaranglah dari segi dunia yang kita tengok hari ini, dari segi kritikan, kutukan dan sebagainya yang berlaku di seluruh dunia terhadap keganasan ini. Siapa yang layak untuk menjadi mediator, sama ada di dalam Mesir
ataupun di luar Mesir yang boleh membawa suara-suara ini ke meja rundingan semula dan memulihkan demokrasi segera di Mesir? Itu saya sebenarnya rasa macam perkara yang inilah masalah kita umat Islam. Bagaimana berlaku sesama Islam tapi tidak ada orang tengah yang tak boleh diterima oleh mana-mana pihak. Jadi ini satu benda yang agak pelik lah kalau kita kira dalam Islam ni, memenuhi ikhwatun dan sebagainya ini, termasuk OIC, Liga Arab dan sebagainya. Sama Islam dan sama Arab tapi tak boleh jadi orang tengah. Dan saya sebenarnya memanglah saya oleh kerana pengalaman yang amat bahagia Tun Dr. Mahathir pergi ke Mesir apa semua tu. Dan saya rasa saya pernah baru ni jumpa yang berbahagia Tun, boleh kat Tun bantu pergi rakan-rakan kita di Mesir memujuk ikhwan lah supaya dia bersabar sebagai contoh, kerana pihak tentera ada kekuatan di tentera. Jadi sekarang ni kalau berlaku dia akan hancur lah, macam contoh di Syria lah. Pasal ini dengan kerajaan dengan bukan kerajaan, dengan NGO. Jadi kalau kerajaan memang dia boleh bertahan, tapi ini akan menggunakan kehancuran. Jadi mungkin sekarang ni kalau ikhwan kita kata bersabar, dia boleh bertolak ansur. Kerana ini saya nak sebut juga nak recall balik. Kira-kira tahun 2001 aku tak silap ada Dr. Ghannouchi, Rashid Ghannouchi datang ke Malaysia zaman itu tentang Algeria. Algeria dia menyebut pada waktu itu dia bertemu dengan kita pada masa itu inilah termasuk Datuk Zainal sebagainya dulu dengan jet aku tak silap. Dia menyebut bahawa apabila pilihan raya dibatalkan oleh tentera. Jadi pejuang Islam ni parti Nahdhah, parti Inqadh Al-Watani ni, Ambas Madani ni, mereka angkat senjata lawan. Dan mereka sedang pada waktu itu begitu mereka sudah menyesal. Kenapa mereka tidak sabar? Kerana apabila dia lawan keputusan membatalkan pilihan raya menyebabkan selepas itu ratus ribu mati. Jadi itu dia kata tadi. Jadi kalau dia kalau dia bersabar sedikit, biarlah dibatalkan kerana nak mengelakkan pertumpahan darah. Jadi saya kira mungkin benda yang sama kepada ikhwan muslimin. Saya rasa tak boleh dikiaskan Algeria dengan Mesir, Datuk. Kalau kita lihat kat situ, ikhwan sepanjang mereka sit in, duduk dan protes, mereka tidak pernah angkat senjata. Walaupun ada laporan daripada tentera dan sebagainya, tapi itu tidak dapat dibuktikan. Dan kita lihat berbanding dengan Algeria, ikhwan bersabar dan ikhwan bersedia untuk berunding. Tetapi tuntutan mereka satu saja. Sekarang ini kudeta tidak sah. Kita tak boleh kata tentera sebagai kerajaan. Kalau kita kata tentera sebagai kerajaan itu memang totally kudeta. Kan? Itu junta. Dan sekarang ini yang telah berlaku ialah mereka kata kembalikan semula kuasa kepada rakyat. Dan selepas kembalikan kuasa kita akan adakan pilihan raya yang sah. Kerajaan yang sah sebenarnya ialah di pihak Dr. Mazli, selepas pihak Mursi dan juga pihak peletakan jawatan Baradi dan pastinya ini sebahagian kelompok yang pro-demokrasi, yang dikatakan pro-Barat dan juga pro demokrasi. Tetapi suara Baradi sudah dikeluarkan dalam kajian sementara yang dijadikan oleh boneka oleh kudeta. Apa yang akan jadi kepada kerajaan ini sebenarnya di bawah Adli Mansur Bablawi dalam masa dekat ini? Antara gelaran yang diberikan kepada Adli Mansur ialah tartur, papet. Dan kita tahu kerajaan yang ada di Mesir sekarang ini, kerajaan sementara, bukanlah kerajaan yang sebenar. Betul. Mereka tidak ada fungsi. Lebih-lebih lagi dengan pengisytiharan daurat, kuasa segalanya terletak di tangan Firaun yang baru, iaitu Sisi. Dan juga jeneral-jeneralnya ada. Adakah elit ini benar-benar berkuasa di Mesir ketika ini? Mereka mempunyai senjata. Mereka berkuasa selagi mana Amerika tetap memberikan sokongan dan dukungan, selagi mana EU juga tidak melakukan pertindakan, OIC tidak melakukan tindakan. Obama tidak mahu mengiktiraf ini sebagai kudeta. Semalam kenyataan beliau mengatakan ini sebagai satu kesalahan hak asasi dan juga hanya menyelar untuk tidak melakukan exercise tentera pada September ini. Dan itu cukup untuk memberikan legitimasi kepada kudeta. Sisi itu sendiri. Dan untuk terus membunuh rakyatnya dan terus menumpahkan darah. Dan hari ini akan berlaku lagi protes di seluruh Mesir. Pagi tadi di Masjid An-Nur telah berlaku pembunuhan yang baru. Dan kita tahu sekarang ini masjid dibakar, hospital dibakar. Dan kebanyakan rakyat itu dibakar secara hidup-hidup. Dan mereka diserang dalam keadaan mereka tidak bersenjata. Wanita, kanak-kanak, orang tua. Dan bukan sekadar pencabulan hak asasi manusia dan juga pembunuhan rakyat tidak berdosa. Malah ini merupakan satu usaha untuk mengembalikan dunia ke zaman batu. Dan mungkin Malaysia boleh melakukan sesuatu. Wajib melakukan sesuatu. Kita perlu, ialah kalau kita kata tadi, Tun mungkin boleh menjadi mediator, tapi Tun tidak ada kuasa. Sekarang saya lihat bahawa dalam OIC kita ada Indonesia sebagai antara pemain yang aktif. Malaysia, saya rasa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib perlu mainkan peranan bersama dengan Turki, Indonesia dan juga Qatar. Okay.
Terima kasih kepada Dr. Mazli Malik, terima kasih kepada Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Fakhruddin. Kita akan terus memantau isu di Mesir. Jangan lupa melayari asroawani.com untuk mendapatkan liputan terkini, pelbagai ataupun reaksi dan juga liputan terkini tentang Mesir boleh didapati di situ, dan juga melalui program di Buletin Awani dan juga program-program kami. Sekian, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.